baik. So ini chapter 7, rotational of a rigid body. Okay, so kita hanya ada satu subtopik sahaja, iaitu rotational kinematics. Okay, sebagai permulaan kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan rotational motion dan apa yang dimaksudkan dengan rigid body. Okay, rotational motion of a rigid body takes place in such a way that all of its particles move in circle about an axis with a common angular velocity. Okay, jadi rotational motion ni bahasa mudahnya adalah putaran lah, putaran. Dan of a rigid body tu maksudnya kalau kita ada satu objek, so semua objek tu berputar pada masa yang sama. Okay, semua point di dalam objek tersebut berputar dalam masa yang sama lah. Contohnya macam contoh yang paling mudah. Okay, contoh dia apa? Earth rotation. Okay, kemudian kita ada gasing. Itu semua contoh-contoh rotational motion of a rigid body, ataupun tayar kereta. Okey. Okey, kemudian rigid body tu apa? Rigid body is defined as a body on which the distance between points never changes whatever be the force applied to it. Itu adalah rigid body lah. Okay, so rigid body ni senang cerita, rigid body ni sebenarnya adalah benda yang berbentuk tetap lah. Berbentuk tetap. So benda-benda yang bentuk dia tak tetap, contoh macam air, itu bukanlah rigid body. So rigid body ni benda-benda yang tetap, benda-benda yang keras, okay, yang tak boleh, susah untuk diubah. Kalau kita tekan pun dia tak berubah dia punya karakter, dia punya bentuk. Okey. So di dalam rotational motion, okey, sebelum ni kita dah belajar linear motion, kita dah belajar dua jenis motion, iaitu linear motion dan juga circular motion. Okey, so dalam linear motion, kita ada belajar tentang displacement. Okey, displacement, lagi velocity dan juga acceleration. Okey. Sama juga dalam rotational motion juga kita akan belajar tentang displacement, velocity, acceleration. Cuma beza dia kat depan dia semua kita tambah angular, angular. Okey. Kita akan belajar tentang angular displacement, angular velocity dan juga angular acceleration. Okey. So kita tengok yang pertama, angular displacement. Figure 7.1 shows a disk being rotated about an axis through its center O. Suppose in the time interval delta t, a point on the disk is displaced from P to Q. The angular displacement theta is the angle turned through by the radius when the point moves from P to Q. Okay, so generally the angular displacement is defined as an angle through which point or line has been rotated in a specified direction about a specified axis. Okay, jadi angular displacement tu tidak lain adalah angle, ataupun sudut yang terhasil apabila sesuatu objek tu rotated. Okay, so contohnya objek ni, disk ni, dia bergerak sedikit. Okay, dia rotate daripada P ke Q. Kita akan ambil point daripada P ke Q. So ini adalah jarak secara linear dia. Okay, dan angle yang terhasil daripada pergerakan P ke Q itu kita panggil angular displacement. Okay, so the unit of angular displacement is radian. Okay, unit dia adalah radian. Ingat, ni SI unit dia. Okay,
Jadi apa-apa calculation kita akan gunakan radian. Okay, angular displacement unit dia radian. Kalau displacement sahaja unit dia meter. Okay, ataupun dia boleh juga jadi unit-unit lain. Contohnya macam degree ataupun revolution, dan conversion factor dia adalah 1 revolution bersama dengan 2 radian atau sama dengan 360 degree. Okay, so dalam soalan dia punya angular displacement tak semestinya dibagi dalam bentuk radian lah. Kadang-kadang dibagi dalam bentuk revolution, kadang-kadang dalam bentuk degree. Jadi kita kena pandai untuk convert daripada revolution ke radian ataupun daripada radian ke revolution dan sebagainya. Okay, so itu yang pertama, angular displacement, angle. Okay, yang kedua kita ada angular velocity. So dalam angular velocity kita akan tengok ada dua angular velocity yang akan kita belajar, iaitu average angular velocity dan juga instantaneous angular velocity. Jadi kita tengok what is the angular velocity. Secara generalnya, angular velocity is the rate of change of angular displacement. Okay, rate of change of angular displacement. Dan dia punya formula untuk average angular velocity adalah change in angular displacement divided by time interval ataupun theta 2 minus theta 1 over t2 minus t1. Okay, so ini macam biasalah, macam kita nak cari average lah. Kita cari point yang final, tolak dengan point yang initial, bahagi dengan masa. Okay, itu average. Kemudian kita ada instantaneous. So instantaneous angular velocity is the angular velocity at a particular time or moment. Okay, so dia adalah angular velocity at a specific time lah. Ada masa-masa yang tertentu dan nilai dia adalah nilai yang spesifik lah. Okay, untuk masa tertentu. Dan dia punya omega instantaneous equal to d theta over dt. Okay, so sekiranya kita ada equation of angular displacement, okay, with respect to time, so kita boleh differentiate equation tersebut untuk dapatkan nilai angular velocity. Okay, so angular velocity is a vector quantity. Dan unit untuk angular velocity adalah radian per second. So ini adalah dia punya SI unit. Okay, ataupun degree per second, ataupun revolution per second, ataupun revolution per minute. Okay, ni selalunya ni lah. Ni selalu soalan-soalan selalu bagi kadang-kadang most of the time lah. Banyak juga soalan-soalan dia bagi dalam bentuk revolution per minute ataupun RPM. Okay, jadi kita kena tahu macam mana kita nak convert RPM ke radian per second. Sebab radian per second ni adalah SI unit untuk angular velocity. Jadi conversion factor ada ditulis di bawah. Okay, 1 RPM bersama dengan 2 pi over 60 radius per second. Jadi kalau kita nak tukar daripada RPM kepada radius per second, kita guna ni lah. Okay, kita darab berapa nilai RPM tu, darab dengan 2 pi over 60. Ataupun kalau nak daripada radius per second kepada RPM, dia akan jadi terbalik lah. Okay, kalau radius per second kepada RPM, kita akan darab dengan 60 bahagi dengan 2 pi. Okay, ini kalau kita nak tukar daripada radian per second ke RPM. Okay, not every part or point of a rotating rigid body has the same angular velocity. Okay, ni kena tahulah. Okay, disebabkan bila suatu objek rigid body tu bergerak,
So semua point di dalam rigid body tu bergerak. Jadi dia punya angular velocity untuk setiap point ataupun setiap part of the rigid body, angular velocity dia adalah sama. Okey, kemudian kita tengok pula angular acceleration. Okey, secara generalnya angular acceleration is the rate of change of angular velocity. Alright. So kita tengok kalau average angular acceleration, ni lah change in angular velocity bahagi dengan time interval, ataupun angular velocity final minus angular velocity initial divided by the time taken. Dan instantaneous angular acceleration adalah differentiation of the equation of angular velocity, ataupun alpha instantaneous is equal to d omega over dt. Okay, yang ni W ni, ni nama dia omega. Angular velocity ni, dia punya simbol adalah omega. Okay, simbol ni adalah nama dia omega. Jangan cakap W pula. Okay, dan yang ni pula adalah alpha. Okay, unit untuk angular acceleration adalah radian per second square. Okay, kemudian dia sama macam acceleration yang biasa dalam linear acceleration. Okay, sekiranya angular acceleration kita positif, maksudnya angular velocity kita increasing. Okay, semakin laju lah, putaran kita semakin laju. Velocity, angular velocity adalah kelajuan putaran tu. Kelajuan putaran. Kalau putaran kita makin laju, maksudnya dia sedang mengalami angular acceleration. Dia accelerate. Positif nilai dia. Sekiranya negatif, maksudnya dia sedang speed dia semakin berkurang. Okay, speed of rotation dia semakin berkurang. Jadi dia akan jadi negative angular acceleration, ataupun kita panggil angular deceleration. Okey, untuk lebih faham kita tengok contoh. Okey, contoh yang pertama, a wheel rotates at an average angular velocity of 2 radian per second. What is the angular displacement 25 second later? Okey, baik. Jadi di sini dibagi average angular velocity 2 radian per second, dan dia nak suruh cari apa? Dia nak suruh cari angular displacement. Okey, angular displacement theta 25 second later, dia bagi masa 25 second later. Jadi average angular velocity kita boleh pakai equation omega average is equal to change in theta divided change in time. Okey, di mana omega average kita adalah 2. Ni theta lah. Okay, kita nak cari theta. Bahagi dengan masa dia 25 second. Jadi kita akan dapat theta is equal to 50. Unit dia adalah radian. Okey. D. Cara yang sama juga. Cuma kali ni masa dia 1.25 minutes. Okay, so omega average is equal to theta over time 2. Time dia 1.25 minutes tukar kepada second. Mesti tukar kepada second SI unit. So 1.25 nak tukar kepada second, kita akan darab dengan 60 saat. So di sini kita akan dapat jawapan 150 radian. Okey. Macam mana kelas? Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada, sir. Okey, sir. Soalan nombor 2. When an electric fan is switched on, the blade takes 20 seconds to achieve an angular velocity of 50 revolution per minute. Okey, jadi apa info yang dibagi kat situ?
Okay, when an electric is switched on, the blade takes 20 seconds to achieve an angular velocity of 50 revolution per minute. So daripada kosong dia memang tak beritahu. Tapi kita kena tahu yang bila fan tu switch on, maksudnya dia pada awalnya dia punya angular velocity adalah kosong, sebab dia tak bergerak. Kemudian lepas 20 second, dia punya kelajuan putaran tu ataupun angular velocity dia adalah 50 revolution per minute. Jadi kita boleh buat tulis sikit kat sini. So dia punya initial angular velocity dia adalah kosong sebab pada awal dia tak bergerak. After 20 second, okay, masa dia 20 second, dia punya final, okay, final velocity dia, final angular velocity adalah 50 rpm, revolution per minute. Okay, so dalam rotational motion omega naught ni melambangkan initial. Nanti tulis sini, omega naught ni maksudnya apa? Initial angular velocity, dan omega sahaja adalah final angular velocity. Okay. Okay, soalan, calculate the final angular velocity in radian per second. Jadi final angular velocity kita adalah 50 rpm. Jadi rpm, unit dia rpm. Kita nak tukar kepada radius per second, kena darab dengan 60 bahagi dengan 2 pi. Macam tu. Okey, jadi sekejap. Betul ke? Revolution per minute nak tukar kepada, kita cek balik. Saya pun kadang-kadang terlupa juga. Terbalik, darab 2 pi bahagi 60. Okey. So omega sama dengan 50 rpm. Nak tukar kepada radius per second, kita akan darab dengan 2 pi bahagi 60. Jadi kita akan dapat jawapan 5/3 pi radius per second. Okey. B, calculate the average angular acceleration in radius per second square. Jadi dia nak average angular acceleration. Jadi formula untuk average angular acceleration is equal to final minus initial angular velocity divided by time taken. Okay, time taken T2 minus T1 lah sepatutnya. Tapi kita boleh buat time saja. Okay, jadi omega kita adalah final kita 5/3 pi minus 0 divided by 20. So kita akan dapat jawapan 0.262 second. Okay. Okay, kemudian number 3, the angular displacement theta of the bicycle wheel is given by theta equal to 3t squared plus 2t. Find the angle in radian and degree at time t1 equal to 2 second and t2 equal to 5 second. Okay, kali ini dia bagi equation of angular displacement. Dan soalan nak angle at a specific time which is 2 second and 5 second. Memandangkan kita punya equation adalah equation of theta, equation of angle ataupun angular displacement. Jadi kita boleh directly masukkan nilai t ke dalam equation untuk cari nilai
theta dalam specific time dia lah. Alright. Jadi tu dia punya ni theta equal to, saya tulis balik, 3t squared plus 2t. Jadi at time equal to 2 second, theta is equal to 3. Masukkan nilai ke dalam t. Jadi kita akan dapat 2024 darab 3, 12 tambah 4, 16 radian. Dan untuk 5 second sekejap, dia nak dalam degree sekali kan, dalam degree sekali. Jadi radian kita nak tukar kepada degree, kita akan 16 radian tukar kepada degree, kita akan darab dengan 180 bahagi pi. So sama dengan 917 lebih kurang. Okey. Alright, ni untuk 2 second. Kemudian untuk 5 second at t equal to 5 second, theta is equal to 3 times 5 square plus 5, 2 times 5. Okey, jadi kita akan dapat 5 kuasa 2, 25 darab 3, 75 tambah 10, 85 radian. Convert kepada degree, 85 times 180 divided by pi. Kita dapat 4870 degree. A settle. B. Find the average angular velocity in radian per second and revolution per minute between t1 2 second and t2 5 second. Okay. Jadi dia nak average angular velocity is equal to theta 2 minus theta 1 divided by t2 minus t1. Okay, so theta 2 tadi adalah theta 2 kita sewaktu 5 second lah. Di mana nilai dia adalah 85 minus 16 bahagi 5 tolak 2. So kita akan dapat jawapan 23 radian per second. Okey, ini dalam unit radian per second, disuruh convert kepada revolution per minute. So 23 radian per second nak tukar kepada revolution per minute, kita akan darab dengan 60 bahagi 2 pi. Okey. Dia terbalik dia terbalik sahaja. Kalau daripada revolution per minute 2 pi bahagi 60. Kalau daripada radian per second ke revolution per minute RPM, okey, terbalik 60 per 2 pi. So dapat jawapan 219.6 RPM. Okey, revolution per minute. Okey, C. Find the instantaneous angular velocity at time t equal to 3 second. Okey, kalau instantaneous, apa yang perlu kita buat? Kita perlu differentiate dulu theta ni untuk dapatkan nilai omega, dapat nilai equation of angular velocity. Okey, jadi omega is equal to d theta over dt. Okey, kita differentiate equation 3t squared plus 2t ni. Jadi 2 ni bawa turun bawah. Okey, 3 darab 2 dapat 6. Kemudian t squared jadi t sahaja. Plus dengan 2t jadi 2. Okey. So, dia nak masa 3 second. So, at 3 equal to 3 second, omega is equal to 6 times 3 plus 2.
kita akan dapat 20 radian per second. Okey, itu part pertama. Kita belajar tentang angular displacement, angular velocity dan juga angular acceleration. Okey, setakat ni ada soalan? Kelas? Okey, kalau tak ada soalan, kita teruskan dengan perkara yang seterusnya, iaitu inilah. Okey, equation untuk rotational motion. Okey, tapi sebelum tu kita perlu tahu juga relationship between linear dan rotational motion. Okey, rasanya kita perlu tahu apakah relationship di antara linear motion dan juga rotational motion. Sebab apa? Sebagai contoh, sekiranya kita ada sebuah kereta. Okay, sebuah kereta. Dan kereta tu ada tayar lah. Okay, dan kereta itu bergerak dalam linear motion. Okay, dia bergerak dalam garisan lurus. So, pergerakan kereta tu adalah linear. Pergerakan kereta tu adalah linear. Dan tayar ni bentuk dia bulat. Jadi, setiap kali dia akan berputar. Bila kereta tu bergerak, tayar ni pun akan berputar. Jadi, putaran tayar tu yang menghasilkan rotational motion lah. So, yang tayar ni adalah rotational. Jadi, sekarang kita nak tengok apa hubung kait di antara linear dan rotational motion. Dia mesti ada hubung kait dia. Okey, kita tengok figure 7.2. So, figure 7.2 shows a point P on a rotating disc move through an arc length S on a circular path of radius R about a fixed axis through point O. Okay, based on the figure above, the relationship between theta and S, bukan theta and R, theta and S is given by S equal to R theta. So, S ni adalah displacement. So, S ni adalah displacement. So, displacement ni adalah linear. Dan theta ni adalah angular displacement. Okay. So, bila dia bergerak angle banyak ni, dia punya displacement adalah dia punya arc. Arc yang dia dah gerak tu. Okay. Jadi, dia punya relationship adalah S equal to R theta. Okay. So, kita boleh carilah. Kita boleh nak carilah. Sekiranya kita nak cari displacement menggunakan angular displacement, kita boleh gunakan equation yang ni, di mana S adalah displacement, R adalah radius dan theta adalah angular displacement. Kemudian, by differentiating S equal to R theta, kita differentiatekan dia by respect to time. So, kita dapat ds dt equal to R d theta over dt. ds dt ni adalah velocity. Dan d theta over dt adalah omega ataupun angular velocity. Jadi, kita dapat pula relationship di antara velocity dan juga angular velocity. V equal to R omega. Dan yang terakhir sekali, acceleration. Kita differentiate V equal to R omega tadi. Dapat dv dt equal to R d omega dt. So, dv dt itu adalah acceleration. Dan d omega dt itu adalah angular acceleration. So, kita dapat pula relationship di antara acceleration dan juga angular acceleration. A equal to R omega R alpha. Okay. So, jangan tersilap. Okay, bila sesuatu objek itu rotational, bergerak dalam rotational motion, dia ada beberapa acceleration lah. Yang pertama, acceleration tangential acceleration. Ni acceleration linear. Di mana dia punya direction itu adalah tangent to the circular path. Dan kita ada centripetal acceleration juga. Okay. Jadi, jangan terkeliru dengan centripetal acceleration dan tangential acceleration. Okay, centripetal acceleration ni, dia punya direction towards the center. Manakala tangential acceleration adalah tangent to the circle. Okay.
So itu tadi adalah relationship di antara linear dan juga rotational motion. Apa relationship di antara displacement dengan angular displacement, velocity dan angular velocity, dan juga acceleration dan angular acceleration. Kalau kita tengok, senang je nak hafal. Kita tambah R saja, radius saja. Okey, kemudian kita akan tengok pula equation. Okey, kita ada 4 equation macam linear motion. Kita ada equation of motion. Kita ada 4 jenis equation. Okey. So basically equation yang kita belajar dalam chapter 2 dulu, dalam linear motion itu adalah sama sahaja, cuma dia punya term dia lain lah. Okey, ataupun dia punya kuantiti dia berbeza. Okey, tapi dia punya bentuk dia sama saja. Ni S equal to half U plus VT. Kat sini theta equal to half omega naught plus omega T. So macam saya cakap tadi, kalau S tu kita boleh samakan dia dengan theta, U kita boleh samakan dia dengan omega naught, V omega, A jadi alpha, dan time masih lagi time lah, masa. Okey, equation tu macam itulah. Sama saja 4 ni. 1 2 3 4. Okey, yang bawah ni bawah sekali sama dengan yang nombor 3. Okey, jadi soalan-soalan yang melibatkan dengan rotational motion with uniform angular acceleration, cara dia sama sahaja macam kita nak jawab soalan yang berkaitan dengan linear motion with with uniform acceleration, sama sahaja. Bila kita dapat soalan, kita mesti soalan tu mesti akan bagi 3 benda, 3 kuantiti, dan dia suruh cari satu lagi. Okey, jadi dalam equation ni dia mesti ada 4 kuantiti. Okey, mesti ada 4 kuantiti. So, kita akan pilih berdasarkan apa yang dibagi dan kita akan pilih equation mana yang sesuai untuk digunakan. Okey, contoh soalan, kita tengok contoh soalan nombor 1. A flywheel originally at rest is to reach an angular velocity of 36 radian per second in 6 seconds. What is the constant angular acceleration? Okey, jadi kita tengok apa info yang dia bagi. Flywheel originally at rest. Okey, rest maksudnya dia punya initial angular velocity dia omega naught dia adalah kosong. Is to reach an angular velocity of 36 radian per second. So ini adalah daripada kosong tadi dia reach 36 radian per second. So ini adalah omega. In 6 seconds. So 6 second ni adalah masa. Okey. Soalan dia, what is the constant angular acceleration? Jadi untuk soalan A dia suruh cari alpha. Okey. Jadi dekat sini apa yang dia bagi? Dia bagi omega naught, dia bagi omega, dia bagi time T. Dia suruh cari alpha. Jadi kita akan pilih salah satu daripada equation mana yang paling sesuai untuk kita gunakan untuk selesaikan masalah ini. Okey. Kelas, awak rasa yang mana? Equation mana yang ada omega, omega naught, T dan juga alpha? Bawah sekali. Bawah sekali. Okey. Bawah sekali ataupun nombor 3 ni Bawah sekali dengan nombor 3 ni sama. Cuma dia cara dia tulis dia lain. Okey. So kita boleh buat nombor 3 lah. Jadi untuk A, omega equal to omega naught plus alpha T. So omega 36 radian per second, 0 plus alpha times 6. Jadi alpha kita akan dapat jawapan 6 radian per second square. Okay. B. What is the total angle does it turn through in 6
second. Jadi dia tanya total angle. Total angle ni maksudnya dia nak angle. So angle ni adalah theta. Okey. Jadi mana satu equation yang boleh kita gunakan untuk cari theta? Last. Jawapan. 2. Nombor 2 boleh. Okey. Kita boleh buat nombor 2. So theta equal to omega naught t plus half alpha t squared. Omega naught kita kosong. Plus, kalau ni kosong, ni pun semua jadi kosong lah. Plus half alpha kita 6. T squared. Alpha 6 tu lah. 6. Yang t pun 6 juga. So kita akan dapat jawapan 108 radian. Okey, setakat ni ada soalan? Boleh tak? Boleh, sir. Boleh, sir. Simple saja, itu contoh soalan yang simple. Kita tengok soalan yang seterusnya. A wheel rotates with a constant angular acceleration of 2.5 radian per second square. At time t equal to 0, the angular velocity of the wheel is 3 radian per second. Jadi kita highlight dulu apa info yang diberikan. Yang pertama 2.5 radian per second square. So ini adalah angular acceleration alpha. At time t equal to 0, the angular velocity is 3 radian per second. Ini nak menunjukkan apa? 3 radian per second ni adalah omega naught. Okey, omega naught. Initial angular velocity. Sebab apa? Sebab apa bukan final? Sebab dia kata time dia kosong. Dekat masa kosong, dia punya velocity dia 3 radian per second. Okey. Kemudian soalan dia, the angle turn determine the angle turn through by the wheel in the first 2 second. Okey, info yang ketiga yang dibagi adalah 2 second, in the first 2 second. So ini adalah time. Dia suruh cari apa? Dia suruh cari angle. Jadi untuk soalan A, dia suruh cari theta. Okey, jadi mana equation yang ada theta, yang ada omega naught, ada alpha dan time. Okey, equation yang mana? Nombor. Kita tengok itu nombor 2. Okey, nombor 2. Jadi theta equal to omega naught t plus half alpha t square. Omega naught 3 time 2 second plus half alpha 2.5 radian per second square time 2 kuasa 2. Okey, jadi jawapan dia kita dapat 2 kuasa 2, 4 darab 2.5, 10 bahagi 2, 5 tambah 6, 11 radian. Betul ke? 4 darab 2.5, 10 bahagi 2, 5 tambah 6, 11. Betul lah. KB KB dia kata angular velocity at time 2 second. Okey, time masih tak berubah. Jadi kita boleh pakai time kat sini. Jadi angular velocity dia nak omega lah. Okey, dia nak omega. Jadi omega naught ada, alpha ada, time pun ada. 2 second. Jadi kita boleh pilih equation omega equal to omega naught plus alpha t. 3 plus alpha dia 2.5 times 2. Jadi 2.5 darab 2, 5 tambah 3, 8 radian per second. Okey, nombor 2 lebih kurang macam nombor 1 saja, simple saja. Kita tengok pula soalan nombor 3. A particle travels in a horizontal circle of radius 50 cm
with angular velocity 120 rpm. Its angular velocity increases at a constant rate to 180 rpm in 10 seconds. At the 10th second, determine the angular acceleration. Okay, highlight dulu apa yang diberikan. Okay, pertama sekali dibagi tahu radius of the circle is 50 cm. Kemudian angular velocity awal 120 rpm. Okay, ini adalah omega naught. Kemudian the angular velocity increases at a constant rate to 180 rpm. So yang ini kita punya final angular velocity omega in 10 second. Okay, so ini time. Jadi yang A dia suruh cari angular acceleration alpha. Okey, jadi dekat sini saya ada omega naught, omega dan T. Jadi kita nak cari alpha, saya boleh gunakan equation ni lah, omega itu omega naught plus alpha T. Tetapi sebelum tu, okay, sebelum apa-apa, kita tengok dekat sini unit dia adalah dalam RPM. Jadi pastikan awak tukar dulu kepada radian per second. Sebab apa? Sebab radian per second itu adalah kita punya SI unit. Untuk elakkan apa-apa masalah yang mendatang, kita perlu tukar dulu kepada SI unit. Jadi omega naught equal to 120 rpm. Okay, nak tukar daripada rpm kepada radian per second, kita akan 120 darab 2 pi bahagi 60. So kita akan dapat jawapan 4 pi. Okey, kemudian untuk dia punya omega final velocity 180 rpm tukar kepada radian per second. So yang ini kita akan dapat 6 pi rad per second. Okey, dah tukar, baru kita boleh proceed. Okey, formula yang akan kita pakai yang ini. So omega equal to omega naught plus alpha T. Omega 6 pi equal to 4 pi plus alpha time is 10 second. So kita dapat alpha is equal to 0.2 pi radian per second square. Okay. B. Determine the tangential linear acceleration. Okay, dia nak tangential linear acceleration. Linear acceleration. Jadi ingat lagi relationship di antara linear dan juga rotational motion. Okay, kita tambah R saja. So linear acceleration A is equal to R omega. R times angular acceleration. Jadi radius kita 50 cm, convert to meter, kita dapat 0.5 meter times 0.2 pi radian per second square. Jadi kita akan dapat jawapan 0.314 meter per second square. Okey. Okey, macam mana kelas? Boleh setakat ni? Okey, baik. So kalau tak ada apa-apa soalan, rasanya itu sahaja untuk hari ini. Soalan 4, 5 dan 6 ni awak cuba buat sendiri dengan baki masa yang ada lebih kurang sejam lebih sikit lah. Okey.